Mengaji kena pelbagai guru, mengaji kena banyak raikan guru, jangan pandang yang ini saja, yang ini saja. Imam Syafi'i namanya disebut sampai kiamat insya-Allah sebab gurunya lebih 1000 orang. Kalau dia dengar daripada orang yang macam, contohlah kalau dia ada rasa macam tak sama dengan yang belajar dengan ustaz sebelum ni, muslimat dirahmati Allah, dia memandang yang baiknya, yang buruknya dia kesampingkan. Dia nampak guru yang pernah mengajar dia, sebab manusia biasa ada buruknya, dia ketepikan. Yang penting aku pernah belajar benda baik daripada dia. Jauhnya kita dengan Imam Syafi'i. Patut orang tak sebut-sebut nama kita, tak layak pun untuk diangkat nama kita ni, banyak sangat kekurangan. Muslimat dirahmati Allah, biasanya sifat sombong ini disebabkan oleh ilmu. Ini yang sahabat saya tadi kata menitik air mata anang bila dengar bawa dalam kereta ni, buka radio Aikim, dia kata orang boleh jadi sombong kerana ilmu. Saya kata, ustaz, kenapa nangis? Dia kata, muslimat, orang yang ada ilmu ni boleh jadi sombong. Jadi orang yang hadir ke majlis ilmu, hati-hati. Kerana apa, muslimat dirahmati Allah? Dulu tak ada ilmu, kita tak pandai bicara tentang itu dan ini. Setelah kita ada ilmu, kita memperlekehkan orang yang tak ada ilmu. Itu manusia sombong. Na'udzubillah. Jadi hari ini kita nak muhasabah diri. Orang yang mana? Orang yang ada ibadah. Biasanya sifat sombong ini disebabkan oleh ibadahnya yang banyak. Masya Allah, muslimat, semalam kami belajar bab amalan sunat. Saya kata ibu-ibu dirahmati Allah, kalau kita duduk dalam saf solat di masjid, kita nampak seorang muslimah ni tersandar kat dinding lepas solat isyak. Boleh tak kita memperlekehkan? Dah tua-tua pun malas sembahyang ba'diyah. Kita tahu tak tadi lepas salam solat isyak fardu dia terkentut? Dia tahu tak muslimat? Contoh, kita tak tahu. Jadi dia tunggu suami dia sandar cukup-cukup 2 rakaat, suami dia, muslimat dirahmati Allah, selesai dia pun keluar. Ada je yang kata, buat apa duduk sandar je? Dia mungkin dah baca astaghfirullahalazim sampai 100 kali dalam 2 rakaat orang ba'diyah. Muslimat, kerana kita ada ilmu, kita beribadah, muslimat dirahmati Allah, kita mudah memperlekehkan orang lain tanpa kita bertanya pun. Berhati-hati. 2 dia kata dia nangis, 1 ilmu, 1 ibadah. Kerana dia merasa dia orang yang punya ilmu, dia juga ada ibadah, muslimat dirahmati Allah, dia takut memperlekehkan orang. Saya paginya tadi bercakap dekat radio, kita tak punya rasa demikian, muslimat dirahmati Allah, kecuali dengan niat, ya Rab, kita berasa di dalam hati, mudah-mudahan yang mendengar diberi hidayah oleh Allah, terasa sampai ke hati. Kemudian kita dah buat urusan lain. Malamnya kita terbaca tulisan dia. Kemudian saya WhatsApp dia, makasih ustaz. Tak, sebenarnya sambil bawa kereta tadi memang mengalir air mata. Kerana ilmu kita sombong, kerana ibadah kita boleh sombong. Muslimat, hati-hati. Sebab tu yang nak dipilih oleh Allah orang berilmu, ada jenis orangnya. Ada orang mengaji, muslimat tak pandai mana, tapi Masya Allah kita sebut nama dia walaupun selepas matinya, walaupun ilmu tak tinggi mana, tapi adabnya sangat cantik. Betul muslimat dirahmati Allah? Sebab itu ilmu tinggi belum tentu lagi mengangkat diri kita di sisi Allah. Tapi dengan mengamalkan ilmu akan menjadikan kita manusia yang semakin tunduk. Itulah akhlak yang baik. Dan apalagi menyebabkan kita sombong? Keturunan. Hati-hati, keturunan apa kita muslimat, darjat yang macam mana, boleh menyebabkan orang itu sombong. Kecantikan yang dimiliki oleh seseorang yang mudah dipengaruhi oleh nafsu. Nafsu kita kata apa, muslimat dirahmati Allah? Dah cantik, nak cantik lagi. Dah cantik, nak cantik lagi, muslimat. Sampai segala macam lah kita pakai supaya nampak cantiknya. Nak cerita rekod pula, tapi cerita je lah kan. Sebab umum. Umumnya macam mana? Suami saya baru balik daripada Mekah. Dia kata budak-budak kecoh nampak seorang muslimat pakai niqab. Budak-budak kecoh. Ustaz, dengar suara tu macam era Fazira tu. Muslimat. Dia kata biarlah Ira Fazira ke apa ke, ditakdirkan Allah dia tertinggal botol air dekat tempat mereka ziarah Telaga Nabi ni. Jadi jemaah semudah atas bas, dia pun turun. Muslimat dirahmati Allah, turun. Kemudian dia ambil. Orang tu dah tak ramai orang, agaknya dah tak ada siapa kenal dia, dia pun buka. Tu ustaz tanya pula, ni era ke? Tanya pula muslimat. Tu dia kata, ustaz sihat ke? Apa khabar? Belah-belah kan. Muslimat dirahmati Allah, abang bukan nak kata apa, cantik lagi tak pakai makeup. Tu muslimat. Sabar, tarik nafas sikit. Kenapa nak cerita ni? Masya Allah, abang nak cakap apa ni ya?
Dulu pernah juga jumpa kat KLIA, jemput suaminya agaknya. Tapi masa tu memang tak lawa sungguh lah. Sebab tak pakai makeup kot, baru bangun tidur ke rambut macam mana. Bukan nak kata apa, masa tu dia tak berhijab lagi. Cuma dia kata, muslimat dirahmati Allah, sungguh hati abang menyatakan, ikutlah wahai orang perempuan, berhijab elok muslimat, berhijab elok seperti yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Macam mana nak tengok perempuan ni lengkap sungguh menutup aurat ketika berada di Mekah dan Madinah? Betul muslimat? Mana ada orang berani nak pakai ketat-ketat? Tak ada. Pakai sungguh-sungguh. Masya Allah, kecantikan ni harus dilindungkan daripada orang lelaki yang bukan mahram dia. Jadi muslimat dirahmati Allah, sungguh rupanya tanpa ditepek ditambah apa-apa, pakai saja sempurna macam yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul, kamu sudah nampak cantik. Nampak cantik. Jadi muslimat dirahmati Allah yang ditop up sana sini, kita dah tak percaya dengan yang Allah cipta aku ni semuanya sempurna dah. Allah kata ahsanu taqwim, sebaik-baik kejadian. Jadi kalau kamu sengaja menambah-nambahkan lagi muslimat, itu lebih kepada nafsu. Bila orang kata lagi you pakai macam ni, lagi wow, macam tu kan muslimat. Jadi kita nak sebut apa? Lagi bila ada orang macam tu, muslimat menambahkan kesombongan. Itu yang dia jadi syok. Rupa-rupanya muslimat dirahmati Allah, kecantikan ini boleh menambahkan kesombongan. Jadi cukuplah kita muslimat dirahmati Allah bersyukur dengan apa yang Allah bagi pada kita, tapi jaga elok-elok lah. Allah marah kalau kita tak jaga muslimat. Kan? Ustazah, boleh tak kalau bangun pagi tu tak payah mandi? Ikut sunnah Nabi, mandi seminggu sekali. Yang mana cik tahu ni? Dalam kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i. Sungguh saya mengajar kitab tu muslimat, mandi seminggu sekali. Makcik-makcik tu, biar betul ustazah. Maksud ni mandi yang sunat hari Jumaat tu main baca saja. Tapi kalau orang Arab musim sejuk, biasa je 2-3 hari tak mandi muslimat. Kita kat sini berpeluh. Mereka kat